Okey. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam tajuk 10 minit bersama kaunselor. Saya Muhammad Ali Bin Zaman selaku kaunselor pelatih di UiTM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar. Untuk topik kita pada hari ini iaitu berkaitan tentang cara menangani stres. Okey, untuk pertama sekali kan ada juga yang orang akan tanya kan, apa tu stres sebenarnya kan. Jadi untuk pertama sekali stres ni ataupun kata mudah dia adalah tekanan lah, yang mana ianya akan berikan tekanan dari segi emosi, fizikal dan mental yang dialami oleh seseorang apabila suatu tuntutan tu tak dapat dipenuhi. Untuk stres ni pun tertumpu pada satu umur saja. Ianya secara umum semua orang akan kena, sama ada dari segi kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga orang tua. Maksudnya di semua peringkat umur. Dan setiap stres ni dianya berbeza ikut beban tekanan lah. Maksudnya setiap peringkat umur ni akan mengalami stres yang berbeza. Macam kanak-kanak ni mungkin daripada stres daripada segi pembesaran. Lepas tu dari segi remaja ni dia nak cuba adapt, nak cuba orang kata kenali diri sendiri. Kan, maksudnya bila kita kata daripada peringkat remaja ni orang dia dah mula untuk cuba cari identiti diri, sama ada dia nak jadi apa, dia ni orang yang macam mana. Lepas tu seterusnya dari segi yang dewasa pula, orang dewasa ni yang kita boleh kata bila dia cuba untuk survive. Kan, orang dewasa ni yang kita dengar bila dia dah bekerja semua kan, bekerja cukup untuk survive, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk keperluan. Jadi bila kita kata stres kat tempat kerja ke apa benda semua tu, itu adalah stres yang dialami oleh orang dewasa. Seterusnya orang tua pula dari segi stres yang kita boleh katalah, biasanya orang tua ni kita orang kata peringkat umur yang dapat penyakit kan. Lepas tu dari segi kekuatan diri dah berkurangan dan cuma sekadar orang kata untuk cukup kelangsungan hidup sajalah. Seterusnya stres ni pun kalau kita boleh kategorikan, stres ni dia ada banyak peringkat sebenarnya. Kita boleh katakan peringkat ringan, peringkat sederhana dan juga orang kata peringkat yang ekstrim lah. Dan dia juga adalah stres yang jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Okey, yang pertama sekali yang kita boleh kata stres peringkat ringan dan juga stres peringkat sederhana, ianya kita boleh kata sebagai stres yang positif lah. Sebab kalau kita faham kan, stres yang positif ni ianya memberi kita sebagai satu motivasi tau. Motivasi untuk kita terus hadapi stres tu. Maksudnya sebagai contoh, kalau macam kita di tempat kerja ataupun kita tengah buat kerja sekolah, kita tak faham kan, kita tak faham cara nak buat macam mana, kita tak tahu nak solve dia, nak selesaikan dia macam mana. Jadi dengan cara macam tu kan, bila kita dapat macam tu, kita akan jadi satu motivasi macam mana kita nak selesaikan benda tu kan. Ia akan benefit lain juga, ia akan bagi kita satu ilmu baru kan, ianya akan bagi kita satu kaedah yang orang kata alternatif lah kan. Mungkin bila kita buat cara A tak jadi, kita buat cara B. Dia akan buatkan seorang tu untuk develop lebih kreatif lah kan, bila dia berjumpa dengan keadaan macam tu. Seterusnya bila extreme stress ni orang kata bila dalam keadaan tekanan yang agak teruk lah kan. Memang tekanan yang teruk sampai kan ianya boleh mengganggu kefungsian diri dia. Bila kita kata stres yang sampai tahap macam ni kan, ianya agak membimbangkan lah orang kata. Sebab stres macam ni ianya boleh mendorong seseorang tu untuk kadang beralih kepada benda lain kan, balik kepada mungkin gejala ataupun tabiat-tabiat yang kurang baik lah kan. Berkemungkinan akan beralih kepada gejala itu sebagai satu tempat untuk melampiaskan, untuk dia letakkan benda tu sebagai perkara yang boleh mengurangkan stres diri dia. Seterusnya kita masuk kepada stres jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang lah. Okey, stres jangka masa pendek ni biasanya kita akan kata tekanan yang kita dapat pada waktu tu je. Maksudnya kita dapat stres pada waktu tu, kita boleh selesaikan pada waktu tu kan. Macam saya kata tadi lah, macam mana kita nak selesaikan satu masalah tu. Okey, bila kita dapat satu masalah, kita akan buat secara terus, kita dapat selesaikan secara terus. Itu untuk stres jangka masa pendek. Dan next pula untuk long term. Okey, kita panggil long term lah, jangka masa panjang kan. Stres yang macam ni ianya amat baikkan lah kan. Biasanya long term stress ni mungkin orang kata macam mana penerimaan seseorang tu untuk kepada satu tuntutan yang tak dapat dipenuhi kan. Jadi ianya orang kategori macam ni, stres yang macam ni, dia akan fikir satu keadaan tu ataupun tuntutan dia tu dalam jangka masa panjang. Maksudnya selagi tak dapat, selagi tu dia rasa macam dia stres, dia tekanan kan. Dan ini akan berikan negative effect lah. Okay, first kali ianya akan beri negative effect
pada kesihatan diri sendiri dan juga berisiko tinggi untuk terdedah kepada orang kata penyakit lah. Okey, saya pun dah orang kata terangkan tentang stres tadi kan. Jadi mesti orang akan tanya, macam mana cara kita nak kawal stres ni kalau semua orang kena kan? Asyik kena, semua akan kena. Tak, sebab semua peringkat umur kena kan. Jadi untuk pertama sekali, cara untuk kita tangani stres lah kan, berkaitan tentang topik kita. Yang pertama sekali kita boleh kata iaitu bernafas lah kan. Dari segi pernafasan orang kata tarik nafas dalam lah kan, tarik nafas, lepas, dia macam tu. Tapi kita perlu kata proses pengulangan sampai kita dah betul-betul rasa kurang, maksudnya emosi dah tak terganggu, kita rasa betul-betul relax. Sebab bila kita stres ni, kita banyak guna energi sebenarnya. Memang sangat banyak guna energi. Jadi satu masa tu kalau kita selalu orang kata berfikir stres sangat kan, ianya akan buatkan badan kita jadi lemah tau. Jadi bila kita tarik nafas secara dalam ni kan, orang kata ianya akan berikan nafas barulah kepada diri kita untuk cuba bertenang, cool kan. Orang kata selalu orang kata cool, tarik nafas dalam, itu dia sebenarnya. Ianya akan memberikan kita relax lah, lebih relax. Okey, yang seterusnya iaitu kita buat benda yang kita suka kan. Seterusnya, buat benda yang kita suka ni maksudnya tak kisah benda yang akan buatkan kita happy. Sebabnya bila kita buat satu benda yang kita happy ni, kita akan tak terlalu memikirkan satu keadaan yang buatkan kita tertekan tu sebenarnya kan. Tak kisahlah sama ada benda yang kita suka tu orang kata yang tak memudaratkan orang lain dan tak memudaratkan diri sendirilah. Saya boleh kata macam tu lah. Contoh sebagai orang kata menanam pokok kan, menanam pokok, bersenam, tak kisahlah. Ikut pada apa yang kita rasa benda tu boleh bagi benefit pada diri kita. Seterusnya pula kita boleh kata exercise, okey, iaitu bersenam lah. Tak kisahlah daripada macam mana cara kita bersenam kan, sama ada kita akan pergi ke gym, yoga ataupun apa-apa sebagainya. Orang kata sekadar regangan pun orang kata dah cukup. Okey, sebab ianya dari segi exercise ni kalau kita tengok ada yang orang kata tahap rendah kan, tahap ringan, tahap sederhana dan juga tahap tinggi lah kan. Tapi kalau kita, mana yang kita rasa kita mampu exercise ni sebenarnya. Sebab secara umumnya kita perlulah orang kata exercise sekurang-kurangnya 30 minit. Okey, 30 minit sehari lah, ataupun 150 minit seminggu. Kalau macam kita tak biasa exercise kan, kita mungkin akan ada cramp otot ataupun kecederaan pada fizikal lah kan. Jadi sebab tu kita kata kita perlukan masa untuk berehat dan juga perlukan masa untuk kita exercise. Sebab kalau kita buat secara berterusan, ianya akan berikan stres pada fizikal pula. Ianya macam tu. Jadi kita perlu, orang kata perlulah ikut pada kemampuan dan kita perlulah juga berehat. Sebab berehat ni pun agak penting juga sebenarnya. Seterusnya iaitu kita perlulah orang kata berkongsikan kepada seseorang ataupun kita bercakap kepada seseorang lah yang kita ni dalam keadaan stres, tekanan. Sebabnya kenapa kita perlu bercakap dengan seseorang? Kadang kita ni tak perlu simpan tau. Bila kita pendam ni, ianya makin lama akan makan diri kita sendiri. Kita akan jadi macam lebih, itu yang saya kata, bila kita terlalu pendam, ianya akan jadi long term stress tau. Kadang sampai satu masa ianya akan buatkan kita buntu, kita tak tahu nak buat macam mana dah, tak tahu nak settle macam mana dah. Jadi kita orang kata perlulah advice kan, advice daripada seseorang. Kita perlu minta bantuan seseorang. Tak kisahlah sama ada seseorang tu sama ada daripada keluarga kita sendiri ke, kawan-kawan ke, tak apa, orang yang kita percaya. Seterusnya kita tekankan kepada cara Islamik pula lah, yang mana kita boleh kata beristighfar dan juga menghayati bacaan Al-Quran lah. Sama ada kita sendiri yang akan membaca istighfar tersebut, iaitu Astaghfirullahalazim kan. Lepas tu kita cuba untuk menghayati bacaan Al-Quran lah, sama ada kita membaca ataupun kita mendengar. Sebab dua-dua ni pun kita dapat pahala juga kan sebenarnya. Kalau macam kita, mungkin kita rasa nak baca tapi takut bacaan salah ataupun jadi lain mana kan, okey, tak apa, kita cuba dengar kan. Kita dengar dulu, sebab ianya akan bagi kita satu macam mana cara kita nak sebut. Sebab kalau kita sekadar mendengar saja kan, kita tak faham pun apa yang dia nak sampaikan. Tapi kalau kita menghayati, kita akan cuba untuk fahami satu-satu sebutan kan, macam mana cara menyebut dia. Jadi dari situ ianya akan berikan kita macam satu ketenangan tau. Sebab sebenarnya kita dalam hidup ni kita belajar kan. Jadi bila kita belajar tu benda tu, ianya akan berikan satu open-minded, satu positivity pada diri kita sebenarnya. Okey, untuk cara yang terakhir sekali adalah dengan mendengar muzik. Okey, bila kita sebut tentang muzik ni, orang kata bukanlah kepada semua jenis muzik lah kan. Sebabnya kadang bila kita dengar kepada muzik yang orang kata
ritma dia kadang kejap naik kan, kejap turun, kadang ada ritma dia memang tinggi saja kan. Ianya sebenarnya kadang ada certain masa tu ianya akan berikan, ada certain lagu ianya akan berikan motivasi. Tapi bila motivasi tu, bila kita kaitkan dengan stres, ianya akan jadi macam makin bertambah tau kita punya stres. Kita jadi macam benda tu tak settle, kita ada motivate, tapi bila tak jadi kita lagi stres. Ada macam tu, tak kena sebenarnya kan. Tapi bila saya kata tentang muzik ni, muzik yang memberikan relaksasi lah, relax lah. Sebagai contoh, muzik-muzik yang orang kata ambient saya pun tak salah sebut lah. Dia sebenarnya muzik yang orang kata muzik yang slow, kadang-kadang ada akan dengar bunyi hujan kan, akan macam dengar bunyi air ke bunyi dekat kawasan flora kan. Kadang ada setengah orang dia akan suka bunyi-bunyi yang kawasan hutan kan, yang kata relax, jauh daripada bunyi-bunyi bising semua kan. Tapi bila dengar bunyi-bunyi nature, bunyi-bunyi alam, dia lebih memberikan relaksasi pada diri sebenarnya. Okey, saya rasa itu sajalah untuk perkongsian untuk hari ini, dan diharapkan ianya dapat membantu anda semua dalam menangani stres yang dihadapi. Dan diharapkan juga untuk kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang. Untuk itu, saya tamatkan dengan Assalamualaikum dan bye-bye.